InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba meng, bercakap berkenaan dengan taubat. Taubat seorang hamba. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu yang dijadikan, diletak di atas muka bumi ini, dijadikan sebagai khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina an-ni'mata bi a'dhami minhajin syuri' minhajul islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana 'ala al-mahajjati al-bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha ar-rasul al-karim wa ala alihi wa sahabatihi wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa ahshurna fi zumratihi ma'a alladhina an'amta 'alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, amal soleh. Kita menghadirkan diri kita di rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan gitu kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala rahmatnya dan juga pengampunannya. InsyaAllah pada hari ini saya akan cuba bercakap berkenaan dengan taubat. Taubat seorang hamba. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia itu yang dijadikan, diletak di atas muka bumi ini, dijadikan sebagai khalifah, memegang tanggungjawab, amanah, iaitu mentadbir atau mengurus, menghidupkan, memakmurkan muka bumi ini. Walaupun begitu, Allah Subhanahu Wa Taala merekodkan berkenaan dengan sifat manusia ini. Sifat manusia itu adalah melakukan kesalahan, kesilapan. Itulah yang dipersoalkan oleh orang-orang yang sentiasa berfikir tentang kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia. Maka para malaikat sebenarnya telah bertanya, telah mempersoalkan, bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang perkara ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka berkatalah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Maka para malaikat mempersoalkan perkara tersebut, bertanyakan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang adil, tidak menzalimi. Bukannya sifat Allah Subhanahu Wa Taala sifat yang menzalimi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha, tidakkah engkau menjadikan di atas muka bumi ini, pada muka bumi ini, di atas muka bumi ini, man yufsidu fiha, yang merosakkan muka bumi dan menumpah darah, sedangkan kami ini bertahmid, wa nahnu nusabbihu bihamdik, bertasbih, bertahmid, memuji engkau. Jadi itulah persoalan para malaikat, persoalan manusia seluruhnya. Apa faedahnya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia, tapi manusia ini buat kerosakan di atas muka bumi.
Itulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku Maha mengetahui. Itulah sifat Allah Taala, tahu sifat manusia. Apa yang kita nak highlight kat sini adalah sifat manusia yang para malaikat ketahui adalah sifat dia melakukan kesalahan, kesilapan. Merosakkan muka bumi ini, bertumpah darah. Itulah sifat manusia. Dan tidak ada manusia di atas muka bumi tidak bersalah. Jika dia tidak bersalah, maka dia jadi malaikat. Dijadikan seperti malaikat, tak ada dosa, tak ada kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia yang mentadbirkan muka bumi dia ada salah silap, dan diberikan akal dan juga nafsu supaya mentadbir muka bumi ini. Jadi oleh itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makam ataupun perkara yang pertama bagi seorang hamba yang patut mereka lakukan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu Ibn Athaillah As-Sakandari yang menyebut fa'awwalul maqamat at-taubah wa la yuqbalu 'abdun illa biha. Sesungguhnya makam yang pertama sekali bagi seorang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, suluk salikina ila Allah, as-sairina ila Allah, yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ni akan kembali kepada Allah Taala. Tapi orang-orang yang benar-benar hatinya menghadap hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ini, jalan yang pertama sekali kita nak menuju Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, at-taubah. Fa awwalul maqamati at-taubah. Makam yang pertama sekali adalah bertaubat. Kita perlu bertaubat. Nak jadi hamba yang baik, nak menjadi manusia yang baik, makam yang pertama dia perlu lalui adalah taubah. Wala yuqbalu 'abdun illa biha. Tidak diterima hamba ini apa-apa saja melainkan dengan taubat. Jika dia tidak taubat, dia tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak rasa dia ni, dia rasa dia hebat. Dia ego dengan kesalahan, dia ego dengan kesilapan ni. Maka selagi mana dia tidak buang sifat ego, sifat sombong. Kerana sifat ego, sifat sombong adalah sifat iblis, sifat orang yang masuk neraka. Jadi dia kena buang sifat dia itu. Perlu mengiktirafkan diri dia adalah orang-orang yang berdosa. Maka jalan yang pertama sekali adalah apa? Bertaubat. Fa awwalul maqamati taubah wa la yuqbalu 'abdun illa biha. Dan dia tidak terima seorang hamba itu melainkan dengan bertaubat. Maka hendaklah kita ini bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita ingin menjadi hamba yang sebenar. Kita menganggap bahawa solat itu adalah wajib. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu wajib. Sesungguhnya kita perlu tahu, wajib kita tahu, kena tahu bahawa taubat itu adalah wajib bagi kita. Biasa kita dengar orang cerita tentang sembahyang itu wajib, puasa itu wajib, buat baik itu wajib. Tapi apa yang kita tinggalkan adalah bertaubat. Kita tidak merasakan adalah wajib. Tidak kewajipan kepada semua orang. Nabi SAW bila diajak oleh malaikat Jibril AS datang kepada Nabi SAW adalah untuk apa? Menyuci hati manusia. Bukan hanya sekadar akidah saja, bukan sekadar masalah fiqh saja, tetapi tentang hati manusia. Manusia itu diberikan 3 elemen yang penting. Dia ada akal, dia ada anggota badan, dia ada roh. Dia tidak boleh tinggalkan hanya akal saja, tinggal kepada anggota badan sahaja, tapi roh pun perlu. Oleh itu Jibril AS bertanya kepada Nabi. Apabila datang kisah Jibril, kisah hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril datang kepada dia menyerupi seorang manusia bertanya. Akhbirni 'anil iman, akhbirni 'anil Islam. Terangkan kepada aku Islam. Maka Nabi jawab, rukun iman, rukun Islam itu sendiri, rukun 5 rukun itu. Itu tentang fiqh. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahijjul baiti man istata'ta ilaihi sabila. Itu rukun Islam. Ditanya lagi, akhbirni 'anil iman. Terangkan kepada aku apa itu iman. Rukun iman. Nabi jawab tentang rukun iman.
an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun iman yang 6. Dan ditanya yang ketiga. Apa yang ditanya kepada Nabi? Akhbirni anil ihsan. Kalau kita katakan tentang Islam itu adalah tentang fiqh, sembahyang, solat, puasa. Cerita tentang iman itu ada tentang akidah. Ihsan ini berkaitan dengan tasawuf. Memanglah tak ada istilah tasawuf zaman Nabi. Akidah pun tak ada istilah zaman Nabi. Tak ada. Fiqh pun tak ada. Istilah itu tak ada. Begitu juga tasawuf. Meletakkan satu ilmu itu dinamakan sebagai ilmu tasawuf. Kena belajar. Orang itu ditanya, akhbirni anil ihsan. Apa dia ihsan? Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah Ta'ala, taat, buat segala perintah Allah Ta'ala, lakukan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membuat apa yang diperintah, meninggal apa yang dilarang itu. Ka'annaka tarah, seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Adakah lihat dengan mata kita ni? Tak. Lihat dengan mata hati kita. Itu dikatakan ruh. Oleh itu Imam Al-Ghazali menyebut tentang ajaibul qalbi, keajaiban hati itu. Dia ada hati yang sebenar, itu di sebelah kiri kita ni, jantung yang sebenar. Dia ada hati yang maknawi, yang berfikir. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lahum qulubul la ya'qiluna biha. Ada hati tak berfikir. Jantung kita berfikir. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala, lahum qulubul la ya'qilu biha. Ada hati tapi tak berfikir. Itu sifat maknawi kepada hati. Begitulah Nabi SAW bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Kamu sembah Allah Ta'ala, taat pada perintah Allah Ta'ala, buat apa yang dia perintah itu seakan-akan kamu melihat Allah Ta'ala. Hati dia, ruh dia. Bagaimana dia menghadap ke depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dia bekerja, dia buat apa sajalah setiap hari, rutin harian itu seakan-akan dia melihat Allah Ta'ala. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah itu Subhanahu Wa Ta'ala itu melihat kamu. Itulah dipanggil maqam musyahadah, maqam muraqabah. Merasakan Allah bersama dengan kita. Oleh itu hendaklah yang pertama sekali adalah al-iqla'. Jauh daripada kesilapan, kesalahan. Jikalah polis selalu lihat kita, kita bawa kereta, kita bawa motor, lampu merah, ada kamera, kita rasa apa? Ada yang melihat. Dipanggil muraqabah. Ini kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita sentiasa hidup dalam melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia ada sifat integriti hati kita. Tak buat kesilapan. Oleh itu kita tahu kita akan tersilap, kita tahu kita akan salah. Sebab Allah Ta'ala jadikan manusia itu macam tu. Tidak ada atas muka bumi ni manusia tak ada salah. Mesti ada salah. Jadi kita perlu mengiktiraf. Kena buang sifat ego dan sombong itu, supaya kita menjadi hamba Allah Ta'ala. Oleh itu, perkara pertama, jalan yang pertama adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'awwalul maqamati taubah. Hendaklah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bertaubat itu adalah sifat wajib. Perkara yang wajib kita lakukan untuk menyuci hati kita. Wajib. Kita bertaubat wajib. Bukannya perkara yang saja-saja, tak. Bukan kita jauh daripada perkara yang tak elok saja, bukan. Tetapi taubat itu adalah perkara yang wajib kita lakukan setiap hari. Sebab kita melakukan dosa. Setiap hari kita lakukan dosa. Nabi SAW, yang Allah Ta'ala jamin maksum, sesungguhnya la astaghfirullah, maka sungguhnya aku ni beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih daripada 70 kali. Nabi SAW 70 kali yang tak ada dosa. Kita ni bukan dosa sikit-sikit, tak beristighfar langsung. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari menyebutkan sungguhnya Nabi SAW beristighfar lebih daripada 100 kali. 100 kali. Kita bila kita beristighfar 100 kali, lepas solat pun kita tidak mahu berzikir. Habis Assalamualaikum warahmatullahi, imam beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi, pun bangun terus istighfar 3 kali.
Nabi ajar kita istighfar 3 kali. Paling kurang 3 kali. Tu dosa kita banyak tu, Nabi kata paling kurang 3 kali. Nabi memanglah tak sebut. Paling kurang 3 kali. Nabi kata istighfar 3 kali. Nak menuju paling minima pun kamu 3 kali. Sepatutnya lebih. Sebab kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertakbir pan Allahu Akbar, kita ingat benda lain. Tidakkah itu perkara yang silap, yang salah? Sedangkan khusyuk itu adalah perkara yang mesti seseorang Muslim itu lakukan ketika solat. Tapi apabila kita sebut takbir Allahu Akbar, kita ingat benda lain. Tapi lepas sembahyang kita tak ada istighfar pun. Tak ada istighfar. Kita bangun. Maka hendaklah kita beristighfar. Nabi beristighfar, maka wajib bagi kita beristighfar. Istighfar itu adalah perkara yang mesti bagi seorang hamba untuk menuju jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membuang sifat keegoan dia, menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah berkata kepada manusia, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melakukan kesalahan, asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dia merasakan, dia rasa aku bersalah wahai Tuhan. Asrafu ala, merasa bersalah, mengiktiraf diri pada Allah Taala. Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dengan rahmat Allah Taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah ampun segala dosa. Allah ampun dosa kita semua sekali. Dosa kecil ke dosa besar, Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Allah suka dengan kita, bukan kita minta maaf dengan manusia. Kita bukan minta maaf dengan orang. Kita minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala suka kepada hamba-hambanya yang beristighfar, bertaubat kepadanya. Allah suka. Tapi kalau kita dengan manusia, memanglah manusia mana suka dengar kita cakap, tadi saya mengumpat kamu, mau dia lempang gitu. Tak? Memang dia lempang lah, kan? Mengumpat aku rupanya, kan? Bukan mengumpat, cakap benda lain dah apa dah. Manusia tak boleh. Kita minta maaf, orang tak suka. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tersangatlah suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihil mu'min. Sesungguhnya Allah tersangatlah gembira. Allah sangat gembira bitaubati abdihil mu'min, dengan taubat hambanya yang beriman itu. Min ahadikum, daripada kalangan kamu. Allah suka. Nabi kata Allah tersangat suka. Seperti seorang yang berjalan, yang membawa bersamanya fi rahilatihi, dalam kenderaan dia untuk berjalan, ada makanan, fa'alaihi zaduh, fa'alaihi syarabuhu wa ma'kaluh. Ada makanan, ada minum, bawa. Nabi cerita keadaan gembira itu macam mana. Bila sampai satu tempat, fi mahlakatin, satu tempat yang kering kontang, tak ada apa. Maka dia berjalan, dia bawa bekalan dia cukup dah, tapi dia nak berehat. Maka duduk di bawah pokok untuk dia berteduh. Maka dia berbaring di atas pokok tersebut. Sambil berbaring dia tertidur. Bila dia bangun daripada tidur, melihat kenderaan dia tak ada. Bagaimana keadaan dia? Putus asa. Dia pergi ke utara, pergi ke selatan, kanan, kiri, mencari binatang yang bawa makanan dia tadi, bekalan dia bawa tadi. Tak ada orang. Dia seorang tengah-tengah sahara tu, padang pasir. Begitulah gambaran keadaan tempat yang musnah, tak ada apa. Dia rasa putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Dia rasa putus asa. Maka dia kata pada dia, aku mati je lah. Maka dia pergi ke tempat-tempat dia berteduh balik tadi. Dia rehat sambil memikirkan keadaan diri dia yang akan binasa. Makanan dia tak ada, binatang, kenderaan yang dia bawa tadi tak ada. Dalam keadaan dia memikir-mikir, dia tertidur. Apabila dia tertidur, dia terbangun. Setelah tidur, terjaga. Ini dah lama. Terjaga melihat di depan mata dia binatang yang dia bawa tadi, kenderaan yang dia bawa tadi. Alangkah gembiranya dia, Nabi kata. Alangkah gembiranya orang tu. Sehingga berkata kepada diri dia, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Hadis ini dia ada Bukhari Muslim.
Nanti kan orang orang kata pandai-pandai buat cerita. Dalam keadaan tergembira itu, nak menunjuk terlalu gembira orang tersebut. Dalam keadaan putus asa tadi, dia dapat bekalan dia balik, makanan dia balik, kenderaan dia nak balik kampung tadi. Dia berkata, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau lah hamba aku. Aku adalah Tuhan dalam keadaan tersasul. Ulama mengistimbatkan, kalau orang tersilap tak ada masalah. Tapi jangan kita buat pula. Kita ni sebut benda gini, mula dah. Ajaran-ajaran pelik-pelik ni suka. Tu boleh kita sebut, tak boleh, haram. Kita menyebut perkara macam tu. Itu nak menceritakan keadaan, nak menunjukkan terlalu je gembira itu, lupa. Tersilap cakap. Jangan kita guna pula saya cakap ni. Orang zaman sekarang ni boleh kira, kita cakap lain, dia faham lain. Jangan sama sekali kita cakap macam tu. Nabi nak gambarkan keadaan gembiranya hamba tersebut. Kita jangan cakap lah, kita ni janganlah kata kita belajar tasawuf macam tu, tak ada tasawuf tak ajar macam tu. Jangan pula mengada pula. Orang zaman sekarang ni tak boleh dah. Cakap benda sikit dia faham lain. Kita cakap benda benar dia faham apa dia faham. Jangan pusing. Jangan cakap saya ni pusing-pusing pula. Tak boleh kita cakap macam tu. Maka dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau lah hamba aku dan aku adalah Tuhanmu, dalam keadaan tersasul. Apa? Terlalu gembira orang tersebut. Sesungguhnya Allah lebih gembira daripada orang ni. Begitulah keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala gembira kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Begitu juga orang-orang yang pergi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala rasa gembira. Allah terima taubat dia. Banyak kisah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 orang yang lari daripada tidak pergi perang bersama Nabi. Bagaimana dalam keadaan mereka di pulau selama 40 hari. Orang tak tegur. Orang yang tak tegur. Orang beriman kepada Allah Ta'ala. Mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Duduk kat rumah masing-masing. Tak ada orang tolong. Nabi pun tak layan. Siapa dia? Tak pergi perang. Nabi suruh pergi perang, dia tak pergi perang. Tapi Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Allah tak bersepakat. Apabila keadaan mereka mendengar taubat daripada Allah, alangkah gembiranya mereka. Begitulah keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala apabila mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita kejar. Oleh itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bekerja. Bukan berjalan. Wasari'u. Bersegeralah mendapatkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersegera. Perintah Allah Ta'ala. Bukan lambat buat salah, esok baru nak minta maaf. Tak. Salah, beritahu. Itulah keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala. Dia salah, dia tahu dia buat salah. Terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Barulah itu dia panggil orang-orang yang benar-benar ikhlas, jujur terhadap Allah. Dia tahu dia buat salah. Mengiktirafkan diri dia salah. Maka hendaklah kita bersegera. Bertaubat kita kena ni. Kita hamba Allah Ta'ala, hendaklah kita sentiasa bertaubat. Rasa diri ni bersalah. Iktiraf diri kita. Oleh itu dalam syarat kita bertaubat seperti mana yang disebut oleh para ulama. Yang pertama hendaklah mengiktiraf. Rasa tu salah. Rasa bersalah, buat tu salah rasa. Bukan rasa buat tu tak bersalah kan. Buat macam tak ada apa je kan. Buat jahat, buat salah, tapi tak rasa salah. Tapi seorang yang bertaubat hendaklah merasa itu adalah kesalahan. Yang seterusnya, hendaklah dia menyesal. Menyesal di atas perbuatan yang dilakukan. Salah tu kecil ke besar sama je. Jangan pula besar je kena perlu rasa menyesal sungguh. Tak, kecil pun macam tu juga. Jangan kita rasa benda kecil. Biarlah kecil je Ustaz. Tak ada kecil. Pernah saya pergi orang asli. Orang asli. Kampung orang asli nak bertahu dakwah orang asli. Dia ni penggerak, asalnya dia dah penggerak. Tapi lama-lama orang tak ajar dia. Dia cari kerja. Jadi banyak kerja ni dapat duit banyak. Jadi kerja dia buat apa? Buat kerja jahat. Kerja jahat apa? Dia cari binatang-binatang yang liar ni. Kan? Di antaranya dia ambil di Islam. Dia tangkap harimau, dia jual. Banyak duit. Jual binatang tak? Kulit binatang. Di antaranya dijual
Di antara yang dia jual adalah babi. Babi dia jual. Dia tahu babi tu tak boleh jual. Dia orang Islam. Kan? Lepas tu dia kata, kenapa kau jual babi? Harap-harap dia kata apa? Harap-harap dosa kecil je lah tu ustaz. Dia boleh anggap dosa kecil dia kata. Kan? Itulah. Kita jangan jadi macam tu lah. Saya rasa pun kita pun sama juga. Tapi yang orang asli ni cakap jujur. Tak macam kita. Dia cakap jujur sungguh. Pernah saya pergi orang asli tu. Sebelah kampung orang asli tu ada sungai. Sungai besar lah. Budak-budak pergi mandi. Adalah. Budak-budak orang asli tu pergi mandi. Kita baru sampai. Datanglah seorang makcik tu lalu depan kita. Tak nak ke pergi mandi? Dah 2 orang mati. Dia cakap 2 orang mati nak suruh mandi ke nak suruh mati kita ni. Begitulah kadang cakap jujur. Sama ada dia nak cakap nak beri ketawa ke nak buat lawak ke tak tahu, wallahualam. Tapi itulah dia cakap. Itulah. Habis dia kata apa? Harap-harap dosa kecil lah tu ustaz, dia kata. Jual babi dosa kecil, dia kata. Jadi kita jangan anggap dosa itu kecil. Jangan menganggap dosa itu kecil. Kita hendaklah merasakan itulah satu dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya dia tidak akan menebar di dalam hati kita. Dah kecil-kecil langsung tebal. Hitam hati kita. Hendaklah kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersegera. Wasari'u ila maghfirah. Bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia menyesal, maka hendaklah dia jangan berniat dari kita, jangan mengulangi apa dia yang dia buat tu. Tidak mengulangi apa yang kesalahan yang dia buat tu. Berjanji tak nak buat lagi. Itulah keadaan orang-orang yang bertaubat. Ini 3 syarat bagi seorang yang bertaubat. Mesti. Pertama, mengiktiraf diri. Kedua, berasa menyesal. Ketiga, tidak mengulangi apa yang dia buat salah tadi. Barulah Allah Ta'ala terima taubat. Begitulah keadaan kita depan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu apabila kita salah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita salah dengan manusia, macam mana kita nak buat? Kita kena beritahu dia kita salah. Kalau kita curi duit, kita kena pulang duit. Bukan kita lah, orang lain. Kalau kita mengumpat, orang lain lah mengumpat. Kalau seorang itu mengumpat, maka hendaklah beritahu dia mengumpat. Beritahu. Siapa dah minta maaf, maka hendaklah dia beritahu. Tapi payah dengan manusia ni. Kita cakap kita mengumpat, kita ambil duit dia, marah dia. Saya tipu awak dulu kan. Marah dia. Kan? Jadi kita kena pandai. Kita nak minta maaf dengan manusia ni, kita kena cerdik sikit. Ya, biasanya kita hari raya lah. Kan? Bagus juga ada hari raya ni. Hari raya ni kita minta maaf. Kita beritahulah kepada dia, tak maaf lah Din, saya mengumpat awak dulu. Kan? Hari waktu-waktu tu kita jawab sedih lah kan. Tapi waktu tu orang semua nak minta maaf, dia rasa tak ada apa. Okey, saya pun minta maaf. Kosong-kosong je. Kan? Kita minta kepada dia. Kosong-kosong. Okey, sama-sama kosong-kosong dia kata. Macam tu cara dia. Kan? Kalau cakap salah, saya mengumpat dulu sambil-sambil ketawa, sambil-sambil buat lawak sikit. Saya mengumpat awak dulu. Saya kata awak ni terbikai. Contoh tak ada pun. Tidak ada kaitan yang hidup ataupun mati. Ya. Sambil-sambil lawak, dia pun ketawa juga kan. Betul itulah cara dia. Kalau kita cakap direct betul-betul tengah sedih macam tu, mahu dia lempang kita balik. Kau kata aku terbikai, dia kata. Berani kau kata terbikai ke aku. Kan. Jadi kita kena pandai untuk minta maaf dengan orang. Itu di antara cara lah. Tapi kita kena tahulah cara macam mana. Kalau tidak, kita kena terimalah hakikat kita melakukan kesilapan terhadap dia. Kalau kita kena ambil duit, hendaklah kita pulang balik duit tersebut. Kena pulang sebab kita ambil duit dia. Kita berhutang, kita kena lagilah. Hutang kena lagilah. Kalau curi lagi cara yang salah. Maka hendaklah kita pulang duit. Itu dengan manusia. Boleh lagi dengan cara lain. Kalau orang tu payah, kita nak cakap ni, payah ni cakap ni. Kesalahan kita ni payah orang nak terima. Kan?
Kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah beri dah lembut hati dia boleh terima. Aku jangan minta, sebenarnya hajat banyak sikit supaya Allah boleh terima. Minta dia tu Allah Ta'ala buka hati dia boleh terima. Setengah orang tu boleh terima, kesalahan kita tak boleh terima, tak boleh terima. Sampai mati tak nak tengok muka kita. Kau balik berambuh, dia kata kan. Aku tak nak tengok muka kamu sampai ke mati gitu, dia cakap. Memang tak nak tengok sungguh. Tapi kita apa kita buat? Kita minta kepada Allah Ta'ala, Allah lembut. Minta kalau kita betul-betul benar-benar kita ni berusaha untuk bertaubat, Allah akan buka pintu sekali-kali. Allah buka. Oleh itu Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Ta'ala. Jangan putus asa. So apa itu rahmat Allah Ta'ala? Kita bertaubat ni rahmat Allah Ta'ala dah. Apatah lagi kita nak buat perkara yang baik, maka Allah buka seluas-luasnya pintu rahmatnya. Maka kita begitu. Okay. Kita minta, ya Allah, aku ni ada salah dengan dia ni. Macam mana aku nak minta maaf dengan dia? Dia tak terima dah aku ni. Dia suruh aku lari dah. Kena tengok cerita Mak Kilau lah kan. Pedoman juga tengok cerita Mak Kilau. Tengoklah cerita Mak Kilau. Kan? Boleh minta maaf lagi. Kan? Itu dah sebenarnya. Payah nak terima sebenarnya. Benda-benda kesalahan besar ni payah nak terima. Tapi kita cuba. Itulah cara kita kalau kita salah dengan manusia. Salah manusia tambah satu lagi yang tadi, yang keempat. Yang tiga tadi, tak boleh mengulangkan, berasa salah, menyesal dan tidak mengulangi. Dan yang keempat adalah hendaklah kita pulang balik. Kalau kita barang ni, hendak kita pulang balik barang tersebut. Itu jika kesalahan kita dengan manusia. Orang yang bertaubat ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pintu rahmatnya seluas-luasnya. Kisah seorang, bagaimana seorang ini, kita tahu kisah ini biasa kita dengar, yang telah membunuh seramai 99 orang. Nak cerita rahmat Allah Ta'ala, Allah buka. Kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan putus asa sama Allah Ta'ala. Allah buka. Rahmat tu Allah buka. Kalau kita betul-betul benar, jujur hati kita, Allah buka jalan. Oleh itu, jalan yang pertama hendaklah kita bertaubat dulu. Rasa ego tu buang, sombong kita kena buang. Kita iktiraf kita ni bersalah. Barulah betul-betul boleh jujur hati kita, hati yang ikhlas. Maka kita akan jalan dengan baik. Maka orang yang 99 tu pergi jumpa cari. Nak cari penyelesaian. Dia telah membunuh 99 orang. 99 orang. Bukan seorang. Bukan tak sengaja, memang bunuh sungguh. Maka dia jumpa seorang abid. Dia jumpa dengan seorang abid, dengan seorang alim. Kalau itu berbeza orang yang abid dengan orang yang alim. Beza. Kadang-kadang ni kita cari, konon tengok macam bagus, tengok yang abid. Abid ni memanglah banyak amalan. Tapi dia bukan alim. Masalah. Kalau itu kena cari orang yang alim. Guru kita hendak cari orang yang alim. Yang belajar. Ada syekh dia. Nak belajar apa ni, ilmu tasawuf macam tu. Bukan kita pakai cari siapa tahu. Kena cari orang yang betul-betul alim. Bukan abid sahaja. Tetapi dia adalah orang yang alim. Jadi dia pergi berjumpa dengan orang abid. Bukan orang yang abid. Maka dia bertanya, aku ini telah membunuh 99 orang. Maka abid ni kata apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala Subhanahu Ta'ala apa ni, mengharamkan kamu syurganya. Masuk neraka. Masuk neraka. Dia bunuh yang jadi 100. Cukup 1. Genap 100. Yelah orang cakap nak bunuh. Orang tu datang. Tak menyesal. Dia kata apa? Masuk neraka kamu. Ni zaman sekarang. Masuk kafir. Kafir, bid'ah, sesat. Tak boleh. Kita bukan psikologi cara macam tu. Kita berdakwah bukan cara macam tu. Orang tu tahu dia salah. Kalau dia salah, dia tahu salah. Tapi jangan kata salah macam tu. Beritahu alternatif. Dia nak cari penyelesaian. Dia beritahu dia nak cari penyelesaian. Maka dia kata penyelesaian adalah masuk neraka. Jadi tak dapat apa. Dia bunuh orang abid ini. Cukup 100 kali. Maka dia bertanya orang lain. Kat mana lagi aku boleh tanya? Aku ada masalah aku nak tanya. Maka orang bertunjuk. Pergi ke satu tempat ni. Kamu tanya kepada dia. Maka bertemu dengan seorang alim. Orang alim yang hebat. Bertanya, aku telah membunuh. Baru lagi aku telah bunuh 100 orang. Sebelum ni 99, tapi baru ni aku bunuh orang. Sebab dia kata tidak ada harapan. Orang yang membunuh tidak ada harapan. Maka dia kata apa? Sungguhnya kamu pergi ke satu tempat ni. Kamu duduk kat situ. Dia kata,
Kamu boleh ampun dosa, kamu boleh dihapuskan, tapi kamu kena pergi satu tempat ni. Maka dia pergi, dia dengar cakap orang alim ni. Maka dia pergi. Dalam perjalanan nak pergi tu, dia meninggal. Tak sampai lagi tempat tu. Dia dalam keadaan dia nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dalam perjalanan dia mati. Maka turun dua malaikat. Yang seorang dia kata apa, masuk neraka. Tak berdosa banyak, bunuh orang semua. 100 orang dia bunuh. Seorang malaikat kata nak tangkap masuk neraka. Seorang lagi kata apa, dia nak bertaubat, masuk syurga. Kan? Masuk syurga, nak masuk syurga. Yang tu kata nak masuk neraka. Dia tak ada tabah lagi ni. Sebab dia tidak bertaubat lagi ni. Baru nak pergi, mati tengah jalan. Maka bergaduh. Dua malaikat bergaduh lah, kita panggil bergaduh senang. Nampak gaduh tu. Maka dia kata gini, kamu ukur. Kan? Nak tahu siapa masuk neraka ke nak masuk syurga, ukur. Maka dia buat ukuran. Maka dia menjelma sebagai manusia ukur. Maka dia ukur. Yang malaikat kata nak masuk neraka tu ukur. Yang tu pun ukur. Maka dikira orang tu, jarak di antara tempat yang nak sampai tu lebih sejengkal daripada tempat yang asal dia. Lebih sejengkal. Maka dimasukkan dalam syurga. Itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu Allah buka rahmat orang nak bertaubat kepada Allah. Nah, kita buka. Allah akan buka segala-galanya. Orang tu yang bertaubat 99 tahun, 99 orang dibunuh. Allah buka rahmat. Tak taubat lagi, tak sampai lagi tempat tu. Tapi Allah buka rahmat. Walaupun sejengkal aja lebih. Jauh jarak dia, sejengkal aja lebih. Maka Allah terima taubatnya. Dimasukkan dalam orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka marilah kita bersama-sama bertaubat. Banyakkan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebelum kita nak sembahyang, betul-betul sembahyang, bertaubat. Janganlah kita beristighfar. Kata Rabi'atul Adawiyah, kata apa? Al-istighfar yahtaju ila istighfar. Istighfar perlu istighfar balik. Istighfar, astagfirullah. Istighfar yang memerlukan kepada istighfar. Jangan jadi macam tu. Istighfar betul-betul. Jadi bagaimana kita nak istighfar? Maka kita berkata dalam hati kita, istighfarlah bila-bila. Waktu yang sesuai bagi kita untuk beristighfar. Bukan cari waktu-waktu kosong. Untuk kita istighfar. Berikan waktu untuk beristighfar. Itu yang sepatutnya kita lakukan. Berikan waktu untuk kita beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Ta'ala. Itu orang-orang yang beriman. Maka beristighfar. Maka kita kata kepada diri kita, istighfar. Nabi beristighfar. Orang-orang yang beriman beristighfar. Kata Umar bin Khattab, apabila dalam peperangan yang begitu panjang, lama, zaman Khalifah Umar, peperangan yang begitu panjang, menanglah tapi panjang, lama. Maka dia kata sesungguhnya lambatnya kita menang ini disebabkan sikitnya dosa kita. Disebabkan sikitnya dosa kita. Kalau kita tidak lama lagi, tak pun kalah tu. Sebab kita ada dosa. Jadi bagaimana kita nak istighfar? Maka dia seperti mana yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Maka kita beristighfar. Maka kita menyebut Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Sebut astaghfirullah banyak-banyak. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Astaghfirullah, aku memohon ampun kepadamu. Ingat, faham makna dia. Jangan astagfirullah, astagfirullah gitu, tak. Bukan istighfar yang mengunduh kepada istighfar. Maka kita sebut astagfirullah, astagfirullah. Kita merasakan kita ada dosa. Gambarkan dosa-dosa kita. Ingat balik dosa-dosa kita. Ingat. Gambarkan dosa. Ya Allah, ni dosa aku. Janganlah sebut. Kita sebut astagfirullah tu. Astagfirullah. Maka kita akan sebut dalam hati kita. Sambil kita sebut astagfirullah, kita sebut seperti mana Nabi SAW ajar kepada kita. Seperti mana didoakan kepada Sayyidatuna Aisyah. Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhir wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunlah dosa Aisyah. Apa yang dahulu, apa yang akan datang. Apa yang tersembunyi, apa yang nampak.
Itu doa Nabi SAW. Begitulah kita apabila kita istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita ingat, kita bayangkan dosa kita. Dosa-dosa yang telah lalu. Ya Allah, ampunlah. Aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku yang lampau. Dosa-dosaku yang akan datang. Dosa-dosa aku yang nampak. Dosa-dosa aku yang tersembunyi. Ampunlah dosaku. Begitulah kita kepada Allah Ta'ala. Dosa-dosa aku yang besar, yang kecil, ya Allah, ampunlah dosa aku. Kita ingat, kita pejam mata. Ingat dosa tersebut. Kita gambarkan dosa, kita nampak, ya Allah, aku buat dosa ni, ya Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru dah Allah Ta'ala terima. Bukan kita istighfar, astaghfirullah. Tak ada. Istighfar dengan betul-betul istighfar itu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sentiasa sebut istighfar. Dengarlah berita gembira bagi orang-orang yang banyak istighfar dalam sahifah dia ke akhirat nanti. Istighfar banyak-banyak. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Ya Allah, ampunlah dosa aku. Aku ni banyak dosa, wahai Tuhan. Sayyidina Aisyah bila dia dengarkan Nabi doa itu, sehingga kepala Sayyidina Aisyah suka sangat dengan doa Nabi SAW. Hatta saqata ra'suha fi hijriha. Hatta fi hijri Nabi SAW. Hingga kepakuan Nabi. Suka sangat dengan doa Nabi. Maka Nabi kata, ayyasuruki du'ai. Wahai Aisyah, kau suka ke doa aku ni? Doa minta ampun. Macam mana tak sukanya? Diampunkan dosa. Nabi doa supaya diampunkan. Apa yang Nabi berkata kepada Sayyidatina Aisyah? Wallahi, innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Sungguh itulah doa aku bagi setiap kali solat untuk umat aku. Doa keampunan. Kalaulah Nabi doa untuk kita keampunan, kita takkanlah tak doa untuk diri kita untuk keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta, kita banyak salah. Duduklah mana ke, alim besar ke mana, semua ada dosa. Jangan rasalah kita ni besar. Yang kita rasa ni rendah, kita tak ada. Orang masjid ni pun sama juga, sama. Tak apa orang takut orang luar, tak masuk masjid, siapa dia rasa bersalah. Saya tahu, saya kenal orang duduk luar ni. Kalau kita pergi berdakwah orang luar, dia takut dia rasa orang duduk dalam masjid ni. Rupa-rupa yang bersinar-sinar. Dia tak tahu, sama je. Kita ni sama, banyak dosa. Cuma dia tak nampak. Mungkin dia rasa dia salah, tapi dia tak tahu dosa kita macam mana. Kita ni bukanlah malaikat, bukan. Semua ada dosa. Istighfarlah kepada Allah. Minta kepada Allah, ya Allah, ampunlah dosaku. Baru kita dapat menuju jalan Allah Ta'ala, menyucikan hati kita. Istighfar banyak-banyak. Jadikan amalan kita harian adalah istighfar. Kalau Nabi 100 kali, kita kena lebih daripada 100. Jangan pula kata, oh Nabi tak buat lebih daripada 100. Entah, kita ni banyak dosa. Maka Nabi ajar, istighfar ni banyak. Nabi ajar kepada kita. Di antaranya ada istighfar, saya habiskan. Satu ni. Iaitu Sayyidul Istighfar. Penghulu bagi segala istighfar. Ada istighfar yang biasa, astaghfirullah, ataupun astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wal hayyul qayyum wa atubu. Sama je. Yang banyak lagi. Tapi Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itulah doa dipanggil Sayyidul Istighfar. Maka kita baca seperti mana yang diajar oleh Nabi. Ataupun kita baca astaghfirullah. Sebab kita nak baca banyak, bacalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Duduk lepas sembahyang, astaghfirullah. Jangan kita lagi baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat rahmat-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.